نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta, birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Allahumma aslih sya'nana kullah kama aslahta bihi ibadaka salihin. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata 'ainin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang memiliki kemuliaan dan kemegahan, yang tidak ada Tuhan yang layak dan patut disembah melainkan Engkau ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami memohon bantuan daripada azab seksa-Mu ya Allah. Kami minta agar dijauhkan. Ya Allah, perelokkanlah urusan kami keseluruhannya sebagaimana Engkau memperelokkan urusan hamba-hamba-Mu yang saleh keseluruhannya. Ya Allah, jangan Engkau serahkan urusan kami kepada kami tanpa bimbingan-Mu, walaupun sekelip mata, dengan kemurahan rahmat-Mu ya Allah. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mukminin mukminat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi dan Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, calon-calon syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan keizinannya, dengan hidayah dan taufiknya, petunjuk dan keizinannya, kita sama-sama dapat datang ke rumah Allah pada hari Selasa malam Rabu yang terakhir di bulan Safar, bulan yang kedua dalam kalender Islam. InsyaAllah dipanjangkan umur pertemuan kita pada minggu hadapan, kita dah masuk bulan yang ketiga, bulan yang ditunggu-tunggu, Rabiul Awal. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bulan Safar ini mencatatkan banyak peristiwa. Yang baik pun banyak, yang tak baik pun banyak. Jadi antara yang kita tak baik yang kita kongsikan pada minggu lepas, satu peristiwa yang dinamakan Ar-Raji' berlaku pada bulan Safar tahun keempat Hijrah. Dan Raji' ini dia ada pasangan dia, juga berlaku dalam bulan yang sama, dinamakan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dalam peristiwa Ar-Raji', mengikut catatan Imam Bukhari-nya, 10 orang sahabat yang terdiri daripada Al-Qurra, guru-guru Al-Quran, telah ditipu dan akhirnya kesemuanya gugur syahid. Dan dalam satu lagi peristiwa di Bi'ru Ma'unah, lebih menyayat hati, 70 di kalangan sahabat yang Qurra, guru-guru Al-Quran, juga menerima nasib yang sama, diminta untuk dihantar ke suatu perkampungan di Najd, tetapi bila tiba di tengah jalan telah diserang dan akhirnya daripada 70 ini 68 gugur syahid. Satu balik dalam keadaan cedera parah dan satu dalam keadaan ditangkap kemudiannya dibebaskan. Kedua-dua peristiwa ini menyebabkan Rasulullah SAW berasa sangat terkesan, rasa diri ditipu. Tetapi kerana nak menyebarkan agama Islam ini dan bersangka baik sesama manusia,
akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan kesedihan Rasulullah SAW ini menyebabkan baginda selama 30 hari, setiap kali selepas solat subuh, ketika dalam solat subuh, baginda membaca kunut nazilah. Jadi ini peristiwa kepada suatu amalan di dalam Islam. Apabila kita ditimpa musibah, Rasulullah menunjukkan caranya, iaitu dengan membaca kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini keempat-empat mazhab di dalam Islam semuanya bersetuju. Dia berbeza dengan kunut subuh. Kunut subuh mazhab kita mengatakan sunat, mazhab lain kata harus, mazhab lain kata tak sunat pun. Tetapi kunut nazilah ini keempat-empat mazhab bersetuju. Dan di dalam kunut nazilah Rasulullah baca ini selama 30 hari berturut-turut. Dan Rasulullah sebut setiap kabilah yang terlibat di dalam serangan ini. Antaranya Rasulullah, Allahumma alaika ala zikwan wa ala ra'lin wa zakwan wa usayyah wa lihyan. Ini 4 kabilah yang terlibat di dalam pembantaian terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kita sambung cerita minggu lepas, rasa-rasanya tak habis lagi, sengaja digantungkan minggu lepas. Jadi 10 orang sahabat ini apabila sampai di suatu perkampungan Huzail, telah diserang oleh pasukan pemanah musuh, dan daripada 10, 7 gugur syahid. Termasuklah ketuanya Asim bin Thabit, yang mana kita cerita pada minggu lepas, kepalanya sangat dinanti-nantikan oleh seorang perempuan di Mekah. Untuk dibelah kepalanya, diambil tempurungnya, kemudian nak minum arak daripada tempurung kepala Asim ini. Tetapi Allah dah selamatkan. Itu cerita minggu lepas. 3 orang lagi yang tinggal akhir sekali bersetuju untuk menyerah diri. Bukan kerana takut, tetapi nak menceritakan kepada kita tentang hukum. Maknanya dalam keadaan terdesak begitu, boleh lawan, boleh menyerah diri. Dan daripada 3 ini, seorang yang bernama Abdullah bin Tariq tak sampai lagi di Mekah, akhir sekali dia lawan musyrikin yang tawan ini, dan akhirnya dia juga gugur syahid. Jadi yang sampai ke Mekahnya 2 orang sahabat. Ini yang kita nak cerita pada malam ini, Zaid bin Dathinah, dan yang keduanya Khubayb bin Adi. Zaid bin Dathinah, dia ni telah dibawa ke Mekah, dan dia ni telah dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Kenapa Safwan bin Umayyah ni sangat-sangat menunggu ketibaan Zaid ini? Sebab Zaid ini telah terlibat di dalam pembunuhan ayahnya, iaitu Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemimpin musyrikin Mekah. Jadi yang telah gugur, yang telah mati di dalam peperangan Badar. Dan dikatakan Zaid ini terlibat di dalam pembunuhan bapaknya. Jadi dia ni sangat-sangat ditunggu, dan akhirnya dia dibeli oleh Safwan ni untuk diseksa. Beli bukan untuk jadi kuli ke, bukan. Beli semata-mata untuk diseksa, dan akhirnya nak dibunuh. Pelbagai penyiksaan lah yang diberikan kepada Safwan, yang diberikan oleh Safwan kepada Zaid ini, dan sehingga sampailah ke satu peringkat nak dijatuhkan hukuman bunuh. Dera dah pukul, sepak terajang semua dah. Apa yang segala-galanya sudah. Jadi bila dah nak dibunuh, orang musyrikin ini masih lagi menghormati Mekah sebagai tanah haram. Tak boleh bunuh di tanah haram. Walaupun mereka musyrikin, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi musyrikin pun masih menghormati Mekah itu sebagai tanah haram. Jadi mereka bawa Zaid bin Dathinah ini keluar daripada tanah haram ke Tanaim. Dan di situlah dia sampai ajalnya. Dan sebelum dia dibunuh, pemimpin Mekah pada ketika itu, Abu Sufyan, dia menawarkan kepada Zaid, "Wahai Zaid, engkau boleh selamat. Aku boleh lepaskan engkau, wahai Zaid, dengan syarat engkau balik bertemu dengan anak isteri, hiduplah bersama dengan tenangnya dengan anak isteri, tetapi engkau bawa Muhammad ganti tempat engkau." Engkau boleh selamat dengan syarat Muhammad yang ganti tempat engkau. Apa jawab Zaid? Kalau sebelum jawab Zaid, apa jawab kita kalau kita berada di tempat itu? Selamat nyawa ni. Kalau sanggup, selamat kita. Tetapi jawapan Zaid bin Dathinahnya, dia kata, aku tak sanggup melihat Rasulullah SAW tertusuk duri. Tertusuk duri pun aku tak sanggup, apalagi nak gantikan Rasulullah sebagai tempat aku di sini.
Matilah, aku tak sanggup melihat Rasulullah walaupun tertusuk duri. Abu Sufyan kata, susah aku nak cari manusia seperti kamu. Susah nak cari orang seperti sahabat-sahabat Muhammad ini yang sanggup mati kerana mempertahankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibunuh, tamatlah riwayatnya. 9 daripada 10 gugur syahid. Tinggal yang terakhir. Yang terakhir ini Khubayb bin Adi. Dalam banyak-banyak 10 orang sahabat ini, selain daripada Asim bin Sabit yang penuh dengan karamahnya, Khubayb bin Adi ini juga penuh dengan karamah. Dia dibawa ke Mekah dan dia dibeli oleh daripada suku Bani Harith. Kenapa Bani Harith ini menunggu-nunggu ketibaan Khubayb? Sebab Khubayb telah membunuh Al-Harith, iaitu ketua kabilah sendiri. Di dalam peperangan Badar bertempur, dan akhir sekali ketua kabilah Al-Harith ini yang bernama Al-Harith telah dibunuh oleh Khubayb bin Adi. Jadi cantik sangatlah, dia dah sampai ke Mekah. Jadi kabilah ini beli dia. Beli sama juga untuk Zaid tadi, untuk diseksa, untuk dihinakan. Dan di Mekah ini segala-galanya dibuat kepada dia, dikurung, diseksa dan sebagainya. Dan sebelum dia ini dijatuhkan hukuman bunuh, jadi dia minta kepada tuan yang membeli ini untuk membersihkan diri. Kenapa nak bersihkan diri ni? Sebab nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sanggup tunjukkan wajahnya di dalam keadaan selekeh macam ini. Maklumlah datang daripada Madinah, kemudian dikepung oleh tentera pemanah, kemudian diseret sampai ke Mekah, dikurung. Jadi dia minta supaya dia nak membersihkan diri. Dan ketika dia sedang membersihkan diri itu, antaranya cukuplah janggut-janggut yang tidak diperlukan, terimkan misalnya sebagainya. Tiba-tiba ada seorang kanak-kanak berlari-lari duduk atas riba dia. Jadi dia pun peluklah kanak-kanak tu. Tiba-tiba mak budak ni kata, meraung, jerit, jangan bunuh anak aku. Jadi Khubayb bin Adi kata, siapa nak bunuh? Aku ni masih waras lagi. Ini kanak-kanak yang tidak berdosa. Islam tidak mengajar untuk kita membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian dicium peluknya anak itu dan dilepaskan. Jadi orang perempuan ni kata, tidak pernah lagi aku melihat seorang banduan yang sebaik Khubayb bin Adi. Dan antara karamahnya, orang yang jaga di dalam penjara ini, dikata Khubayb ni pelik. Makanan yang diberikan minimum je, sekadar nak alaskan perut. Tetapi hari-hari dia makan buah-buahan yang entah daripada mana turunnya. Makan anggur ketika itu bukan musim anggur. Jadi sebelum-sebelum ini kita pernah mendengar Siti Maryam, bonda kepada Nabi Isa AS, ketika bermunajat di Baitul Maqdis, Nabi Allah Zakaria masuk ke kamar dia, tengok-tengok makan buah-buahan yang bukan pada musimnya. Bukan hanya Siti Maryam yang makan macam tu. Khubayb bin Adi dan para sahabat yang lain-lain juga ada karamah yang sama. Kemudian sampailah saat dan detiknya, akhir sekali dikeluarkan daripada tanah haram, dibawa ke Tanaim. Jadi bila kita buat umrah nanti, bila nak pergi berniat di Tanaim itu, ingatlah, Tanaim ini maknanya pernah dua orang sahabat, Zaid bin Dathinah dan Khubayb bin Adi ini pernah dibawa ke situ untuk dibunuh. Dan Khubayb bin Adi ini telah disediakan tiang salibnya untuk disalibkan di situ. Dan sebelum dia mati, sebelum dia gugur syahid ini, dia minta satu lagi permintaan. Minta untuk solat 2 rakaat. Dan dibenarkan. Ini permintaan terakhir dia. Jadi disolatlah 2 rakaat, seringkas-ringkasnya. Dan selepas dia tamat solat, dia kata, kalaulah aku tak takut kamu mengatakan aku takut mati, pasti aku akan panjangkan solat ini. Tetapi takut-takut bila panjang solat, orang kata, oh takut mati lah tu panjang-panjang solat. Dia kata, kalaulah tidak kerana kamu kata begitu, aku pasti akan panjangkan solat ini. Dan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia ni dibunuh dengan sangat tragis. Sebelum dia ditamatkan riwayat itu, dipotong anggotanya satu persatu. Kakinya, kemudian tangannya, telinganya, segala-galanya dipotong-potong satu persatu dahulu. Dan bila dah dibuat begitu, keluar daripada mulutnya, Allahumma ahsihim badada, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada. Ya Allah,
masa dia tengah sakit ni, ya Allah, hitungkanlah mereka yang ada di depan aku ini seorang-seorang ya Allah. Jangan lepaskan seorang pun di kalangan mereka ya Allah. Jadi yang menonton tu dalam keadaan ketawa, seronok pun takut juga. Takut juga doa daripada sahabat ini. Dan akhir sekali dipingkaskan cerita, gugurlah dia sebagai syahid yang ke-10 daripada yang terlibat di dalam peristiwa Ar-Raji' ini. Dan berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sangat-sangat sedih. Ditambahkan pula dengan berlaku satu lagi peristiwa, sangat-sangat terkesan kepada Rasulullah. Habislah cerita Ar-Raji'. Dalam ramai-ramai yang menyaksikan pembunuhan tersebut, dalam keadaan takut, dalam keadaan risau, sebab di doa ni, jangan kira seorang-seorang yang ada di depan ni, jangan biarkan, jatuhkan, bunuhkan semua sekali, jatuhkan hukuman untuk semua sekali. Dalam ramai-ramai yang menyaksikan itu, seorang anak muda. Jadi Allah campakkan hidayah kepada dalam hati dia dengan sebab kata-kata daripada Khubayb tadi. Anak muda ini dikenali sebagai Sa'id bin Amru Al-Jumahi. Sa'id bin Amru Al-Jumahi. Dia ini seorang anak muda. Bila dia dengar ada suatu acara untuk membunuh Khubayb bin Adi ini, dia pun memberanikan diri pergi ke Tanaim nak menyaksikan peristiwa ini. Dan dengan sebab dia ni badan masih kecil, sempat-sempat akhir sekali duduk di depan. Dan dia tengok satu persatu apa yang diperlakukan kepada Khubayb bin Adi. Balik rumah malam tu tak nak tidur. Teringat-ingat. Bukan teringat peristiwa kena potong sebagainya tu. Teringat kata-kata Khubayb. Ya Allah, hitungkan setiap orang yang berada di depan ini. Jangan biarkan seorang pun terlepas. Jadi kata-kata itu menyebabkan dia ini makan tak lalu, tidur tak lena, segala-galanya bimbang. Bimbang takut kenakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia belum beriman. Dalam ramai-ramai itu rupanya Allah ada juga, Allah sayangkan, Allah campakkan hidayah. Dan yang istimewa menerima hidayah tersebut bernama Sa'id bin Amru Al-Jumahi. Akhir sekali bila dah yakin betul-betul, dia mengisytiharkan di hadapan musyrikin Mekah, yang aku ini berlepas diri daripada kamu. Aku tidak terlibat di dalam peristiwa pembunuhan Khubayb bin Adi. Aku minta maaf, minta ampun kepada Allah supaya Allah selamatkan aku, dan aku isytiharkan, aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkat kata-kata Khubayb tadi menyebabkan dia dah mati, tetapi ada orang yang menerima Islam dengan sebab kata-kata dia tadi. Itu hebatnya orang alim ini. Ini tak ada cerita dengan, tak ada kaitan dengan Raji' tadi. Cuma saya nak cerita pasal orang hebat ini. Jadi Sa'id bin Amru Al-Jumahi tadi, kemudian dia berhijrah ke Madinah. Dia menjadi sahabat Rasulullah yang baik. Dia menyertai setiap peperangan dengan Rasulullah. Antara peperangan besar yang disertai ialah peperangan Khaybar, melawan puak-puak Yahudi di Khaybar. Dan apabila Rasulullah wafat, dia meneruskan perjuangannya bersama Khalifah Abu Bakar. Apabila Sayyidina Abu Bakar wafat, teruskan lagi baktinya bersama Sayyidina Umar. Dan pada zaman Sayyidina Umar ini, nama dia melonjak naik. Dia ini antara penasihat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kita ketahui seorang yang hebat, tetapi salah seorang penasihatnya ialah Sa'id bin Amru Al-Jumahi, budak yang terlibat di dalam menyaksikan peristiwa dibunuh Khubayb bin Adi tadi. Setiap kali nasihat, dia jumpa Sayyidina Umar, nasihat supaya bertakwa kepada Allah. Macam-macam nasihat dia berikan. Pada suatu hari Sayyidina Umar panggil dia, kamu ini asyik nak bagi nasihat kepada aku je. Hari ni aku nak bagi tugas kepada kamu. Kamu aku lantik sebagai gubernur di Syam, di satu tempat namanya Hims. Sekarang ini berada di dalam negara Syria. Dia kata, wahai Umar, aku tidak layak jawatan itu. Bahkan aku tidak pernah bercita-cita pun nak mendapat jawatan itu. Sayyidina Umar pilih dia. Oh, sedaplah bila giliran kita nasihat macam-macam. Bila nak bagi jawatan kepada dia, nak menarik diri. Tak boleh. Mesti juga pergi. Dipendekkan cerita, akhirnya pada tolak-menolak tu, akhirnya pergilah dia sebagai gubernur. Kemudian tak lama kemudian, 2-3 bulan kemudian, berlalulah setahunnya, Sayyidina Umar minta daripada orang yang menguruskan Baitul Mal di Syam, sila senaraikan golongan-golongan asnaf
yang layak menerima bantuan daripada kerajaan. Dihantarlah nama kepada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar terkejut. Ni siapa ni dalam senarai ni, bernama Sa'id bin Amru al-Jumahi. Jadi penjaga Baitul Mal kata, oh ini gubernur kami. Takkan gubernur pun nak terima duit BRIM juga ni, duit Ewan Ehsan ni. Jadi dia kata, dah, memang gubernur kami termasuk golongan asnaf. Nak cerita dia terkesan daripada zaman remaja dia tadi tu, dia terbawa-bawa dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah jadi gubernur pun masih lagi bersikap dengan sikap seorang yang penuh dengan tawaduk. Ini kesan daripada tengok menyaksikan peristiwa pembunuhan Khubayb bin Adi tadi. Kemudian Sayyidina Umar hantar duit kepada dia. Bila terima duit daripada khalifah, bergegar badan dia. Dia kata, ini musibah yang paling besar dalam hidup aku, dapat wang daripada khalifah. Kalau kita pula, inilah nikmat yang paling besar, dapat wang daripada kerajaan. Itu Sa'id ini. Sikit lagi yang terakhir. Pada satu ketika Sayyidina Umar ini dia suka pergi memantau. Dia nak tengok macam mana prestasi gubernur-gubernur ini. Jadi sampailah Sayyidina Umar ke tempat di mana Sa'id bin Amru ini bertugas di Hims. Lalu Sayyidina Umar buat satu perjumpaan. Gubernur pun ada, rakyat jelata pun ada. Jadi Sayyidina Umar tanya secara terang-terang. Tak ada sembunyi-sembunyi, terang-terang tanya. Wahai rakyat, apa yang kamu tak puas hati dengan gubernur kamu? Jadi rakyat pula jenis berterang-terang. Kami tak puas hati dengan gubernur kami 4 perkara. Yang pertama, gubernur kami ni turun lewat kerja setiap pagi. Ni gubernur ada depan ni. Sayyidina Umar berani bertanya tu sebab Sayyidina Umar yakin gubernur dia ni orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Cepat, kenapa Sayyidina Umar kumpulkan begitu? Supaya rakyat dengar sendiri daripada mulut gubernur apa jawapan kepada kemusykilan yang ada. Kemudian, apa lagi masalah kamu dengan gubernur? Dia kata, gubernur kami ni tak layan kami waktu malam. Dahlah turun pagi lambat, malam dia tak layan kami. Apa lagi masalah gubernur? Masalah yang ketiga, sehari dalam sebulan dia tak turun bekerja. Gubernur dulu bukan kerja 5 hari seminggu. Gubernur dulu bekerja 7 hari seminggu. Tidak ada hari cuti. Tetapi gubernur kami ini sebulan sekali tak turun terus. Dan yang keempatnya, kami nak mengadu gubernur kami ini ada penyakit. Dia bercakap saja tiba-tiba pengsan. Tengah-tengah sembah ni pengsan. Kami buat laporan tiba-tiba pengsan. Jadi gubernur kami ni ada penyakit. Jadi kemudiannya Sayyidina Umar bagi peluang kepada Sa'id, berikan alasan. Alasan yang pertama, kenapa turun lambat? Dia kata, aku ada anak dan isteri. Di rumah tidak ada pembantu rumah. Jadi pagi-pagi aku terpaksa ambil air dahulu untuk keperluan anak dan isteri. Kena uli gandum dahulu untuk sediakan makan pagi untuk anak dan isteri. Tidak ada pembantu rumah di rumahku, wahai Umar. Jadi aku semuanya menyediakan untuk anak dan isteriku sebelum aku menyediakan untuk khidmat kepada rakyat jelata aku. Jadi Sayyidina Umar kata, okeylah, diterima alasan itu. Alasan yang kedua, kenapa malam tak layan? Dia kata, wahai Umar, sehari-hari aku melayan kehendak rakyatku untuk urusan duniaku. Jadi malam aku tutup pintu rumahku untuk aku berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ganggu malam-malam. Aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar kata, okey, tak apa. Yang ketiga, kenapa sehari sebulan tak turun bekerja? Dia kata, wahai Umar, aku hanya ada selai baju je. Sehari dalam sebulan aku kena basuh baju tu. Jadi kalau macam mana aku nak keluar? Tak ada baju lain ya Umar. Jadi kena tunggu baju tu kering dahulu, barulah esoknya aku boleh turun bekerja. Dan yang keempat, kenapa kamu ni asyik-asyik pensan ni? Asyik-asyik pensan ini ada kaitan dengan Khubayb bin Adi. Dia kata, bila aku berceramah, bila aku bercakap, bila aku ada masalah orang ripu, tiba-tiba teringat kepada peristiwa pembunuhan Khubayb bin Adi. Tiba-tiba teringat kepada kata-kata Khubayb bin Adi, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, kira seorang-seorang yang ada di depan aku ni. Bila aku teringat peristiwa itu, tu pengsan. Walaupun dia dah lama dah peristiwa itu, zaman dia muda-muda dahulu, walaupun dia dah masuk Islam, walaupun dia dah menjadi sahabat yang baik, menyertai peperangan dengan Rasulullah,
seorang sahabat yang setia, tetapi peristiwa itu masih lagi terngiang-ngiang lagi di telinga dia, masih lagi terbayang-bayang di matanya. Setiap kali dia teringat, jatuh pingsan. Hebatnya Khubayb bin Adi dahulu, menyebabkan seorang yang bernama Sa'id bin Amr al-Jumahi masuk Islam. Dan bukan sekadar masuk Islam, tetapi peristiwa itu sentiasa mengingatkan dia terhadap takutnya kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti di situ untuk yang pertama itu. Jadi nak ceritanya Ar-Raji' sebenarnya. Cuma yang terlibat di dalam peperangan Ar-Raji' ini di kalangan sahabat-sahabat Al-Qurra yang mahir membaca Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat kepada kami hasil daripada ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, hindarilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan segala penyakit yang berbahaya. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaata niqmatik wa jami'a sakhatik. Ya Allah, hindarilah kami daripada nikmat yang dihilangkan, daripada kesihatan yang tidak berterusan, daripada mati tiba-tiba yang mengejutkan, dan dari segala kemurkaan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami berserah, kepada Engkau kami bertaubat, kepada Engkau kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.